Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Hari ini kamu akan mempelajari yang pertama, menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai. Yang kedua, membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Sebelum kita menghasilkan reka bentuk produk, terlebih dahulu kita perlu menyediakan bahan-bahan dan juga alatan yang sesuai. Mari kita lihat apakah alatan dan bahan yang perlu digunakan. Alatan yang diperlukan ialah papan alas, digunakan sebagai papan untuk memotong kertas. Yang kedua, pembaris, digunakan untuk ukuran. Yang ketiga, pensel, digunakan untuk menanda pada kertas. Yang keempat, gunting. Yang kelima, pisau pemotong, digunakan untuk memotong kertas. Dan yang terakhir sekali ialah penebuk lubang, digunakan untuk menebuk lubang untuk diletakkan tali. Ini pula bahan-bahan yang diperlukan, iaitu tali pengikat. Tali ini digunakan untuk diikat pada kotak pembungkusan nanti. Yang kedua, gam kuat. Ia digunakan untuk melekatkan kertas-kertas yang dipotong. Dan kertas cardboard yang digunakan untuk membuat kotak pembungkusan. Semua alatan dan bahan dah sedia. Jom kita lihat langkah-langkah untuk menghasilkan reka bentuk produk. Langkah yang pertama, mengukur dan menanda. Ukur dan tanda ukuran pada bot lekap dengan menggunakan pembaris keludi dan juga pensel. Langkah yang kedua, memotong. Potong bahan yang telah diukur dengan menggunakan papan alas, pisau pemotong dan juga kertas cardboard.
Yang ketiga, mencantum. Sapu gam pada bahagian yang hendak dicantumkan. Yang keempat, membuat kemasan. Hiaskan dengan pelekat untuk mencantikkan produk itu. Setelah produk kita siap dihasilkan, kita hendaklah membentangkan produk kita itu tadi. Kamu boleh membentangkannya dengan menggunakan kaedah 1 tetap 3 lilau. Apakah maksud 1 tetap 3 lilau? Maksudnya ialah seorang pelajar akan tinggal di meja pembentangan sebagai guru muda, manakala 3 orang pelajar lagi yang juga dari kumpulan yang sama akan berkeliaran ke stesen-stesen lain bagi mendapatkan ilmu daripada pembentangan kumpulan lain. Cuba kamu lihat pada gambar rajah ini. Murid yang berada di sebelah kiri meja tersebut ialah ketua kumpulan, manakala murid yang berada di bahagian bawah ialah ahli kumpulan. Ahli kumpulan dalam setiap kumpulan akan bergerak ke setiap meja untuk mengumpul maklumat bagi kumpulan-kumpulan lain.
manakala ketua kumpulan akan tetap berada di meja kumpulan masing-masing untuk menerangkan pembentangan mereka kepada ahli-ahli kumpulan yang lain. Melalui kaedah ini, semua ahli kumpulan akan mendapat maklumat yang baru dan akan dapat dikongsikan bersama-sama dalam kumpulan. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat, yang pertama, menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan alatan yang sesuai, dan yang kedua, membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Jangan lupa untuk menekan button subscribe dan juga tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video cikgu yang akan datang nanti. Sehingga bertemu di lain masa dan ketika. Bye!